Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, saya Nur Syakila binti Baharin, pensyarah dari Universiti Tunku Abdul Rahman, dan saya juga merupakan seorang kaunselor berdaftar. Merasa hiba, merasa sedih dan juga merasa pilu akibat dari kehilangan orang yang tersayang ataupun kehilangan sesuatu yang bermakna dan berharga dalam kehidupan merupakan antara ujian pasti wujud dan kita akan lalui. Sama ada diri kita sendiri yang melaluinya ataupun orang di sekeliling kita. Jadi bagi program Selangor Mental Sihat pada kali ini, saya akan berkongsi tentang bagaimana cara untuk kita menghadapinya. Pertamanya, kita perlu ada kefahaman yang betul tentang grief. Jadi grief ini merupakan satu istilah dalam bahasa Inggeris yang menggambarkan ataupun merujuk kepada suatu keadaan bila mana berlakunya perubahan emosi dalam bentuk kesedihan, kehibaan dan juga kepiluan akibat kehilangan sesuatu yang berharga, bermakna atau yang disayangi. Dan perlu untuk kita ketahui yang perubahan emosi ini tadi merupakan satu reaksi yang normal yang akan dialami oleh kita apabila berlakunya kehilangan dalam kehidupan. Sekiranya perubahan emosi ini tadi tidak diurus dengan baik, akan memberi kesan yang negatif dan boleh menjadi penyakit kepada individu yang mengalaminya. Dan grief juga merupakan satu pengalaman yang unik di antara individu yang mana berbeza di antara individu ini dengan individu yang lain. Setiap individu ada cara mereka yang tersendiri melalui kehibaan ataupun grief ini tadi. Jadi untuk makluman semua, tidak ada timeline yang spesifik yang menggambarkan kesembuhan individu dari grief ini. Jadi kedua, bahagi masa pada diri. Bila mengalami kehibaan, akan datang pelbagai emosi yang boleh diibaratkan seperti ombak yang menghempas pantai. Dia datang dan pergi, datang dan pergi. Sekejap rasa macam dah okey, sekejap rasa macam overwhelmed, sekejap rasa denial, sekejap rasa macam nak marah dan macam-macam lagi perasaan. It's okay, allow yourself to grieve dan acknowledge feeling tu. Ya, saya tengah sedih. Ya, saya sebenarnya tengah marah hari ni. Masih lagi rasa tak boleh nak terima apa yang berlaku. It's okay, bagi je masa pada diri untuk rasa sedih ataupun kalau untuk kematian, bagi masa untuk berkabung dan sebagainya. It's okay. Terusnya boleh dapatkan bantuan apabila kita rasa macam memerlukan someone ataupun seseorang untuk kita bercakap dan meluahkan apa yang kita rasa. Pergi je dapatkan orang tu supaya mereka ni boleh menjadi pendengar tentang apa yang kita rasa dan buat diri kita rasa difahami dan tidak keseorangan. Mungkin kita boleh pergi kepada kawan-kawan yang kita percaya, adik-beradik, keluarga, ataupun boleh berjumpa dengan profesional. Contohnya jumpa dengan kaunselor. Kaunselor ni memang dah terlatih secara profesional untuk deal dengan klien-klien yang menghadapi grief ni tadi. Stay connected. This is another way yang boleh kita lakukan. Maksudnya sentiasalah berhubung dengan orang sekeliling. Walaupun mungkin ada waktu yang kita memerlukan diri kita untuk berseorangan dan juga ada waktu yang memerlukan seseorang untuk berada dengan kita. But make sure we stay ourselves connected with other people. Dan seterusnya, jaga kesihatan diri. Dari segi pengambilan makanan yang cukup nutrisi. Tidak dinafikan memang akan ada waktu-waktu yang bila berada dalam fasa kehibaan ini, kita hilang selera makan. Tapi kita kena aware, kita kena faham yang ada keperluan secara fisiologikal yang perlu dipenuhi, kan? Supaya kita ni, badan kita ni still bertenaga untuk kita meneruskan hari-hari yang seterusnya dengan baik. Jadi kesihatan, penjagaan makanan ni juga penting. Selain daripada tu, kita boleh juga melakukan senaman, regular exercise secara fizikal. Contohnya bersenam, berbasikal, jogging, ataupun as simple as kita just berjalan di tepi tasik. Okay? Dan aktiviti ini membantu kita untuk ekspreskan diri kita secara fizikal. Ini antara contoh-contoh perkara yang kita boleh lakukan. Dan apa yang dicadangkan ini nampak seperti simple, tetapi untuk orang yang dalam kehibaan ini tadi, untuk melakukan perkara-perkara ini mungkin sukar bagi mereka. Jadi bagi kita sebagai circle ataupun orang yang berada di sekeliling, kalau kita kenal seseorang yang tengah melalui fasa ini, cuba bantu mereka. Jadilah orang yang cakna dan be there for them. Bantu mereka untuk proses
emosi dan cuba berempati dengan bagilah kata-kata semangat, kata-kata dorongan dan sebagainya. Macam kita jadi circle yang membantu mereka untuk sembuh. Jadi terima kasih dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.